大家好，欢迎收看 BTTV 新闻，我叫 Beverly Anas Salim。Lebih 46,000 orang telah menerima bantuan tunai one-off RM300. Kerajaan negeri sudah membuat pembayaran berjumlah 13.81 juta ringgit kepada 46,046 penerima bantuan tunai one-off RM300 setakat 7 Februari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, bantuan Sabah Prihatin COVID-19 2.0 itu diberikan atas rasa tanggungjawab dan keprihatinan kepada rakyat negeri ini yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 akibat penularan pandemik COVID-19. Bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak 97 juta ringgit membabitkan 323,334 penerima di negeri ini. Pembayaran sudah bermula sejak 29 Januari lalu. Haji G berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke daerah papar siang tadi. Dalam program itu, Haji G turut menyempurnakan penyampaian bantuan tunai one-off dan bakul makanan COVID-19 kepada peneroka kecil ladang getah bertempat di Semayan Kabang, Lembaga Industri Getah Sabah LIGS Kampung Kabang. Haji G berkata, kerajaan negeri sedia maklum bahawa pelaksanaan PKP 2.0 menyebabkan ramai rakyat yang terjejas termasuk tidak dapat meneruskan perniagaan kecil-kecilan selain hilang pekerjaan. Sehubungan itu katanya, bagi mereka yang tidak tersenarai sebagai penerima bantuan Sabah Prihatin 1.0 tetapi turut terjejas akibat pandemik ini, mereka boleh mengemukakan rayuan untuk menerima bantuan. Rayuan boleh dikemukakan melalui pejabat daerah masing-masing atau menerusi kementerian atau agensi yang menguruskan bantuan berkenaan. Bagi pemberian bakul makanan, Ketua Menteri berkata sebanyak 7,547 bakul makanan sudah diagihkan setakat 7 Februari lalu. Katanya, pelbagai bantuan oleh kerajaan negeri ini adalah antara inisiatif dalam hala 7 Sabah Maju Jaya, iaitu berkaitan kesejahteraan rakyat. Ini bagi memastikan semua rakyat tanpa mengira fahaman politik, agama dan bangsa yang terjejas akibat COVID-19 dan pelaksanaan PKP dibantu oleh kerajaan. Turut hadir adalah Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Dr. Jeffrey Ketingan, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Safar Untung dan Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin. 9 juta ringgit diluluskan bagi melaksanakan projek tebatan banjir di Kinarut. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan 9 juta ringgit bagi melaksana projek tebatan banjir Sungai Kinarut untuk menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku di kawasan Kinarut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata projek itu akan dilaksana April ini oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Ia dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Haji G. berkata apabila projek ini siap kelak, penduduk di Kinarut tidak lagi berdepan dengan masalah banjir setiap kali musim hujan. Ketua Menteri berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke Sungai Kinarut siang tadi. Sementara itu, Pengarah JPS Sabah Jeffrey N.G. Wun Ping memaklumkan masalah banjir yang berlaku di Kinarut ini berikutan sungai yang terlalu cetek dan sempit. Ini menyebabkan premis perniagaan, stesen kereta api, sekolah dan kawasan perumahan sering ditenggelami air. Malah sungai juga dipenuhi dengan bahan buangan dan sampah hingga menyebabkan pengaliran air tersekat. Kawasan Kinarut kerap mengalami banjir sehingga menyebabkan kerugian besar sepanjang tempoh 10 tahun lalu. Di bawah projek tebatan banjir ini, kerja melebarkan dan mendalamkan sungai sepanjang 3 km akan dilakukan. Di samping itu, pembetung atau culvert juga akan dipasang serta struktur lain akan dibina di tebing sungai.
Persatuan Masyarakat Tionghoa menerima sumbangan sempena Tahun Baharu Cina. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan sentiasa memberi bantuan kepada semua kaum tanpa mengenepikan mana-mana pihak. Sempena perayaan Tahun Baru Cina, kerajaan negeri menyumbangkan set kostum tarian singa kepada 5 pertubuhan masyarakat Tionghoa di Ranau. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Persatuan itu ialah Kinabalu Dragon and Lion Dance Association, SMK Ranau Lion Dance, Kelab Muda Pekan Ranau, Pertubuhan Tarian Singa dan Naga Chon Chu Kung Ranau dan Persatuan Peranakan Tionghoa Ranau. Joachim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian dan Adun Kundasang berkata, kerajaan negeri yang diterajui Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor akan terus memberikan sokongan dan bantuan kepada masyarakat Tionghoa di Sabah. Tegasnya, kerajaan hari ini bukan mahu mencari populariti, sebaliknya mahu bekerja membangunkan negeri Sabah. Untuk itu, kerajaan negeri akan sentiasa berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira apa juga fahaman politik dan pegangan agama. Joachim berkata demikian semasa majlis penyerahan set kostum tarian singa kepada 5 pertubuhan Tionghoa Ranau semalam. Dr. Joachim juga berharap masyarakat Tionghoa akan terus memberikan sokongan kepada kerajaan sedia ada. Katanya, kerajaan sentiasa terbuka untuk mendengar keluhan setiap lapisan masyarakat. Rakyat boleh menghubungi pemimpin-pemimpin masyarakat bagi menyuarakan permasalahan mereka. Bekalan bawang merah di Sabah kembali pulih. Bekalan bawang merah India yang berkurangan sehingga berlaku kenaikan harga di Sabah semakin pulih dengan adanya bekalan tambahan yang diimport dari Vietnam dan Kemboja. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sheikh Helmi Yahya berkata masalah itu sudah dihadapi sejak penghujung tahun lalu akibat kekurangan bekalan dari India. Beliau berharap apabila bekalan semakin pulih, harga bawang merah boleh diturunkan. Ini kerana pada hari biasa bawang merah bukan dalam kategori barangan harga kawalan. Sheikh Helmi berkata demikian ketika tinjauan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2021 peringkat negeri Sabah di sebuah pasar raya di Putatan petang tadi. Sheikh Helmi berkata pada penghujung tahun lalu harga bawang merah kecil mencecah RM26 sekilogram. Namun pada awal bulan lalu sudah ada penurunan harga. Mengenai skim harga maksimum musim perayaan sempena Tahun Baru Cina, terdapat 16 barangan disenaraikan sebagai barangan kawalan. Ia termasuk ayam hidup dengan harga RM6.60 sekilogram, ayam standard RM9.50 sekilogram dan ayam super RM9.80 sekilogram. Beliau turut menasihatkan peniaga agar sentiasa mematuhi harga maksimum yang ditetapkan. Untuk pengguna pula, beliau menasihatkan pengguna untuk sedar tentang hak sebagai pengguna dan tidak melakukan Untuk pengguna pula, beliau menasihatkan pengguna untuk sedar tentang hak sebagai pengguna dan tidak melakukan pembelian panik semasa musim perayaan. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. 24 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di seluruh negara hari ini yang tertinggi pernah direkodkan. Sabah turut mencatatkan peningkatan kes positif baru COVID-19 dengan 169 kes dilaporkan hari ini berbanding 160 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 50,543 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 3 kes kematian dilaporkan hari ini, iaitu 2 di Kota Kinabalu dan 1 di Lahad Datu. 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Batu 38 Kalabakan dengan 18 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang pekerja syarikat pembalakan swasta yang dikesan positif melalui saringan bergejala. Daerah Sempurna bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 264 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,491 pesakit sedang menerima rawatan. Menurut Masidi,
102 daripada 221 sekolah menengah di Sabah merekodkan kes jangkitan COVID-19 dari 16 Januari sehingga 8 Februari lalu. Katanya, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan membuat penelitian dan penilaian bagi setiap kes yang dilaporkan untuk menentukan sama ada sekolah perlu ditutup atau tidak. Menurut Masidi, 8 sekolah di Sandakan yang ditutup sebelum ini akibat jangkitan COVID-19 telah dibuka semula. Sehingga hari ini terdapat 102 daripada 221 buah sekolah menengah yang disahkan mempunyai kes COVID daripada 16 Januari hingga 8 Februari. Soalan ketiga. Apakah kriteria yang ditetapkan oleh KKM sama ada sekolah perlu ditutup atau tidak sekiranya ada COVID-19? Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan membuat penelitian dan penilaian setiap kes yang dilaporkan. Sekiranya terdapat bukti yang menunjukkan penularan virus menyebabkan terjadinya kluster di sekolah, maka pegawai kesihatan di daerah akan membuat keputusan untuk menutup sekolah dan menghentikan aktiviti persekolahan selama 10 hari untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Penutupan sekolah juga membolehkan kontak-kontak rapat kepada kes yang disaring dengan lebih berkesan. Sekiranya pengesanan kes dapat dilakukan dengan awal sebelum terjadinya kluster, kontak-kontak rapat kepada kes akan disaring dan diasingkan dalam kuarantin. Aktiviti persekolahan boleh diteruskan dengan pengamalan SOP yang ketat dan pemantauan simptom di kalangan pelajar dan juga guru. Masidi berkata, tiada sebarang bayaran dikenakan bagi pengendalian jenazah kes COVID-19. Sepanjang pengetahuan saya, setakat ini tidak ada sebarang aduan rasmi berkenaan perkara ini bagi membelikannya disiasat secara menyeluruh berdasarkan fakta dan bukan melalui andaian semata-mata. Seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, KKM telah pun menjelaskan bahawa tidak ada apa-apa bayaran dikenakan bagi pengendalian jenazah kes 19, melainkan pihak keluarga sendiri yang memilih untuk menggunakan perkhidmatan syarikat pengurusan jenazah bertauliah. Jika ada pun charge dikenakan, ia mestilah tidak membebankan. Justru itu secara pribadi saya ingin meminta agar mana-mana pihak tidak mengambil ataupun memanipulasikan kesempatan yang ada untuk memperolehi keuntungan yang keterlaluan daripada ahli keluarga yang sedang berduka cita atas kehilangan orang-orang yang tersayang. So, janganlah, saya haraplah dan saya menyuruhlah, kalau ada syarikat-syarikat swasta yang bertauliah yang mengendalikan pengkebumian ini, janganlah terlalu menggunakan kos yang terlalu tinggi atau charge yang terlalu tinggi. Orang sudahlah berduka cita, keluarga berduka cita. Kalau kita kenakan lagi bayaran yang tinggi, seolah-olah kita tidak prihatin dengan orang kata perasaan mereka yang baru kehilangan orang yang disayang. Masidi turut menjelaskan mengenai kebenaran pasar malam untuk beroperasi di Sabah. Pasar malam di Sabah dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang hingga 10 malam, tertakluk kepada penilaian risiko dan kebenaran beroperasi oleh pihak berkuasa tempatan atau PBT dengan mematuhi SOP dan pengawasan oleh anggota rela dan PBT. Dalam arti kata yang lain, kita benarkan, tetapi sama ada dibenarkan beroperasi bergantung kepada penilaian pihak berkuasa tempatan sendiri. Mungkin ada tempat atau daerah tertentu yang boleh dibenarkan, PBT akan benarkan, tertakluk kepada SOP yang ketat. Tapi ada juga PBT yang memikirkan risikonya terlalu tinggi. Sebagai misalan, antara SOP kalau saya tidak silap ialah there's satu
lorong masuk dan satu saja lorong keluar. Beliau turut menjelaskan mengenai ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing. Dan mereka majikan hanya perlu membiayai kos perkhidmatan yang dikenakan oleh klinik panel dengan harga 40 hingga 80 ringgit satu pekerja. Majikan yang mempunyai pekerja yang ramai boleh menghubungi klinik panel yang terdekat untuk menetapkan tarikh dan masa saringan. Dan ini pula penjelasan Masidi mengenai majikan yang menggajikan pendatang tanpa izin sebagai pekerja. Untuk makluman Kerajaan Negeri Sabah dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan, yakni Jabatan Imigresen, sedang melaksanakan program regularisasi dan program rekalibrasi tenaga kerja untuk mengurus dan menyelaras pendatang tanpa izin yang ada di negeri Sabah untuk memperolehi dokumen pekerjaan yang sah dengan syarat pendatang asing berkenaan memiliki pasport negara masing-masing. Kedua, pendatang asing atau pekerja asing berasal daripada negara-negara yang dibenarkan untuk bekerja di Sabah. Ini penting nih. Kerana ada juga pekerja-pekerja daripada negara-negara tertentu yang sepatutnya tidak berada di Sabah, ya. Sempena sambutan Tahun Baru Cina, berikut pesanan Masidi kepada rakyat Sabah. Tak lama lagi pada hujung minggu ini kita akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Sambutlah segembira mungkin secara berhemah, ya, secara bertanggungjawab dengan mengamalkan semua nasihat yang diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita baru melalui satu fasa dalam pandemik ini yang banyak mengakibatkan penderitaan kepada kita sama dari segi sosial, dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita tidak mau kembali kepada fasa itu. 10.686 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Kewujudan Pusat Pemeriksaan Sementara di Laut TSCP mampu mengukuhkan pemantauan pihak berkuasa dalam menangani kemasukan pendatang tanpa izin serta membendung penyeludupan di perairan pantai timur Sabah. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten Maritim V. Siwakumar berkata, 15 pengusiran bot dicatatkan sejak TSCP diaktifkan April tahun lalu. Ketika ini, TSCP itu dioperasikan oleh kapal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, KM Pintar, dengan 20 anak kapal. Anggota bertugas akan melakukan pemeriksaan terperinci terhadap bot dan kapal serta dokumen juragan maupun penumpang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia turut menggerakkan 2 bot bagi rondaan keselamatan dari Sempadan Sempurna hingga Burst Point, Sempadan Indonesia. Antara tangkapan high profile kes profil tinggi adalah dadah jenis syabu iaitu seberat 17 kg dalam 1.5 juta anggaran rampasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan laut di Tawau baru-baru ini. Sementara itu, Siwakumar berkata APMM Tawau menahan 84 individu, terdiri 28 warga tempatan, 24 rakyat Indonesia serta 32 warga Filipina sepanjang tahun lalu. Mereka ditahan atas pelbagai kesalahan yang membabitkan rampasan bernilai 3 juta ringgit. Mengenai cabaran yang dihadapi APMM Tawau, Siwakumar berkata, selain liputan kawasan yang luas, pihaknya juga berdepan isu jalan tikus yang terlalu banyak dan sentiasa berubah, serta modus operandi penjenayah yang sentiasa bergerak pada waktu malam gelap. Tindakan seorang lelaki menghalang dan mengganggu tugas polis yang sedang menjalankan op COVID tim pemantauan dan pematuhan SOP di Taman Semarak Tawau kemarin akhirnya menerima pada.
Lelaki itu ditahan polis kerana mengingkari perintah penjawat awam dan berkelakuan tidak senonoh. Rakaman video kejadian itu tular. Rakaman memaparkan seorang lelaki membuat provokasi serta mengganggu tugas anggota polis bersama pasukan pemantauan di kawasan itu pada 8.20 pagi Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Peter Umpuas berkata, suspek pada mulanya didapati dengan sengaja melakukan perbuatan mengekori kenderaan pasukan pemantauan. Suspek juga membuat rakaman video menggunakan telefon bimbit. Anggota polis kemudiannya menahan kereta suspek sebelum mengarahkannya mengemukakan dokumen pengenalan diri selain bertanyakan tujuan merakam video. Lelaki itu bagaimanapun enggan memberi kerjasama malah meninggikan suaranya dan menimbulkan provokasi. Menurut Peter, suspek cuba melarikan diri dengan memecut kereta yang dipandu sehingga hampir melanggar anggota rela. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 188 Kanun Keseksaan dan Seksyen 90 Akta Polis 1927 serta Peraturan 25-1-N Peraturan Pendaftaran Negara 1990 dan Seksyen 8-1-E Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Negeri Sabah. 晚安，再见。